Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita meluangkan sedikit masa selepas maghrib ini untuk sama-sama kita mendengar sedikit tazkirah ringkas yang mana kita guna buku daripada Ustazah Asma Harun. Buku dia bentuk macam inilah, buku tazkirah time. Maksudnya waktu tazkirah lah. Yang tu pilihan kita sendiri waktu tazkirah, sama ada waktu duha ke, maghrib kan, waktu-waktu mana yang kita free lah. Jadi kita pilih waktu maghrib lah untuk hari Sabtu ni. Jadi di sini dia kata di bawah ni, sampaikanlah kalian daripada aku walaupun sepotong ayat hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahih. Dalam hadis sahih kata sampaikan ilmu daripada aku, ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sepotong ayat kita kena sampaikan. Baik, untuk permulaan pada malam ini kita baca berkaitan surah Al-Fatihah, iaitu tadabbur Al-Quran. Sebelum itu marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala menetapkan iman kita. Sama-sama kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang limpah pemberiannya. Surah Ali Imran ayat 8. Baik, untuk permulaan tazkirah kita pada malam ini, kita akan tadabbur surah Al-Fatihah. Tadabbur maknanya kita meneliti makna-makna, maksud-maksud daripada surah Al-Fatihah. Apakah yang Tuhan firman dalam surah Al-Fatihah? Baik, surah Al-Fatihah itu terkandung 7 ayat. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kita ada baca lah Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya terjemahan dia dengan menyebut nama Allah. Nama Allah ni banyak lah. Yang kita selalu tahu 99 tu Asmaul Husna. Tapi nama Allah banyak. Ada hadis Nabi kata, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal 99 Asmaul Husna tu, dakhalal jannah, nescaya masuk syurga. Jadi kena pakai apa lah bagi ingat Asmaul Husna. Tapi sembahyang kena sembahyang juga. Cakap apa saja tak sembahyang tak jadi juga. Maknanya salah satu punca kita nak masuk syurga, kita kena hafal lah nama Allah. Baik, Allah tu adalah zat, satu zat. Ramai yang pandai sebut Allah tapi tak tahu Allah tu apa. Allah itu adalah satu zat yang wajibal wujud, yang satu zat yang wajib wujud ada. Sifat Allah apa dia? Yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman, iaitu kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab dipanggil sirah mubalaghah, Ar-Rahman, yang bersangatan pemurah. Ar-Rahman, sirah mubalaghah. Kalau kita makan buah mutan, buah rambutan,
bersangatan manis. Bersangatan manis dah. Tapi buah pun dia ada kategori juga. Ni buah manis. Ni buah yang sangat manis. Jadi sangat manis itu dipanggil sirah mubalaghah, iaitu perkataan yang menunjukkan bersangatan. Begitu juga Ar-Rahman. Ar-Rahman yang bersangatan pemurah. Macam mana bersangatan pemurah? Iaitu dia bagi rezeki, dia bagi nikmat kepada orang Islam, dia bagi kepada orang kafir, dia bagi, semua dia bagi. Orang munafik dia bagi, orang fasik, orang kafir, semua dia bagi. Malahan orang kafir, contohnya India, orang yang beragama India, orang yang beragama Hindu lah, India. Cina yang beragama Buddha lebih kaya daripada orang Islam. Kalau kita tengok dia pun naik kereta, hebat-hebat. Kita ni paling hebat pun Mavic, Vios, dia pun lebih hebat daripada tu, Camry dan sebagainya. Abang kata Allah Ta'ala ni bersangatan pemurah, Ar-Rahman. Bersangatan pemurah, dia bagi semua. Ikan dalam laut pun dia bagi, nikmat, rezeki, binatang, makhluk di langit, makhluk di bumi, semua dia bagi. Kapiak, tak kapiak, semua dia bagi. Itu sifat pemurah Allah. Kalau setengah tuan guru dia terjemah dengan pemboros. Pemboros. Kalau kita tengok orang yang pemboros ni macam mana? Duit tak lekat. Kira ada boros. Kita boros. Tak pantang ada duit kerana nak beli. Itu pemboros okey. Jadi Allah Ta'ala ni sifat pemboros dia bagi semua. Dengan mana dia bagi semua, dia tak kira sama ada orang tu sembah Allah ataupun tidak sembah. Semua dia bagi. Kemudian sifat kedua Allah. Sifat kedua Allah, kalau i'rab ni sifat ni dia ikut mausuf. Ar-Rahman ni sifat dia, sebab tu dia baca Ar-Rahmani. Sebab bismillahi dia ikut mausuf dia lah. Mausuf dia Allah, yang disifat tu Allah. Baca hi, jadi dia apa? Ar-Rahmani. Tak boleh baca Bismillahirrahmanu. Dia kena ni, yang tu kena mengaji ilmu nahu. Kemudian sifat yang kedua, sifat Allah juga. Sifat Allah dia ikut baris juga, Ar-Rahmani. Bismillahirrahmani Rahimi. Baca mi, dia tak boleh baca ma, dia tak boleh baca mu. Yang tu dalam bahagian nahu lah. Kemudian sifat Allah yang kedua juga dipanggil sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah, perkataan yang mubalaghah, iaitu bersangatan kasih sayang ataupun mengasihani. Yang ni orang panggil sifat khususiyah. Kalau Ar-Rahman tadi sifat umum. Dia Rahman, dia tu pemurah, dia tu dia bagi semua. Kalau Ar-Rahim sifat khususiyah, khusus hanya kepada orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah saja. Setengah ulama dia terjemah dengan sifat nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini, nikmat yang halus. Iman, takwa, syurga. Tu dia bagi nikmat tu halus. Jadi syurga ni bukan semua makhluk dapat. Khusus kepada orang yang beriman, bertakwa. Iman, bertakwa. Walaupun iman dia tu sebesar biji zarah sekalipun, tetap dia masuk syurga. Walaupun dosa dia banyak segunung, sebuih lautan sekalipun dosa dia, dia ada iman sikit walaupun sebesar zarah, tetap masuk syurga. Tapi sebelum nak masuk syurga tu, kena celur dalam api neraka dululah. Sebab dosa dia banyak. Nak cuci semua dosa dia tu, kena celup dalam neraka dulu. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab syurga ini tempat elok, tak bolehlah ada dosa. Orang dosa tak boleh ada dalam syurga. Jadi kena celup dalam neraka tu, bagi bersih semua dulu kesalahan dosa dia tu. Akhir sekali masuk dalam syurga juga. Tapi malu sikit lah, kerana di dahi dia tu ada cok ahli neraka. Tu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itulah huraiannya untuk ayat yang pertama. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Fatihah ni, Bismillah tu pada surah Al-Fatihah itu termasuk dalam Al-Fatihah. Maknanya termasuk dalam rukun sembahyang, sebab dia ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah. Jadi maksudnya wajib kita baca Bismillah tersebut dengan betul, mengikut tajwid yang telah ditetapkan oleh ulama, mengikut
Qiraat kita qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Qiraat semua ada 7. Jadi di Malaysia ni pakai qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Jadi baca bismillah tu bagi betul. Kalau siapa baca tak betul, ha jadi ha jadi ha, tukar huruf, tukar baris, syadah ada tak sebut, boleh membatalkan solat kerana Fatihah adalah rukun solat. Kemudian ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji. Alhamdu. Alif lam tu masuk pada kalimah hamdu. Hamdu tu kalimah pujian. Puji ni dia banyak. Kalau kita mengaji dalam kitab tu dia ada banyak pujian. Yang pertama puji qadim bagi qadim. Qadim ni maknanya Allah. Sebab apa Allah panggil qadim? Sebab Allah ni qadim. Apa maksud qadim? La awwala lahu, tidak ada awal baginya. Allah lah, dia ada tu tidak ada awal, sebab tu kita panggil qadim. Puji qadim bagi qadim, iaitu Allah puji bagi diri dia sendiri. Allah kata apa? Ana Allah, akulah Allah. La ilaha illa ana, tiada ada Tuhan melainkan aku. Akulah Allah, tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku seorang saja Allah. Aku seorang yang Tuhan. Tak ada orang lain yang jadi Tuhan. Jadi kalau orang mengaku kita jadi Tuhan, jangan percayalah. Contohnya macam Fir'aun. Fir'aun tu semua tu tak boleh percayalah. Fir'aun, siapa mengaku jadi Tuhan, dia tu serupa macam Fir'aun, akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun di akhirat nanti. Jadi Allah ni dia puji bagi diri dia. La anallah, akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Maknanya aku sajalah Allah, tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku. Aku seorang Allah. Alhamdulillah. Okey, segala puji bagi Allah, itu yang pertama sekali puji Allah, puji bagi diri dia sendiri. Allah kata tidak ada Tuhan, akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Allah puji hamba. Hadis tu maksudnya baharu, hamba, makhluk. Contoh dia macam mana? Tuhan puji Nabi Ayub, kalau tak silap. Tuhan kata innahu abdul ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah hamba yang banyak bertaubat. Jadi Tuhan puji hamba ada yang suka bertaubat. Suka bertaubat. Jadi Tuhan puji makhluk. Tuhan puji makhluk. Tuhan puji kepada hamba yang banyak suka bertaubat. Walaupun kesalahan dia tu kecil, dia suka bertaubat. Tu. Itu orang puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji apa? Puji hadis bagi qadim. Maknanya puji makhluk bagi Tuhan, bagi Allah. Kita kata kita makan kenyang-kenyang, makan sate lah. Kita kata apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi kita tu hadis makhluk, kita puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, puji hadis bagi hadis. Puji hadis bagi hadis. Kita puji makhluk kepada makhluk. Contoh dia, kita tanam pokok pisang, kita tanam pokok bunga. Kemudian tiba-tiba satu hari tu kita dah letak baja, kita siram air, pokok bunga kita naik elok. Kemudian ada bunga lawa. Kemudian kita pun pujilah, pokok bunga aku lawa, pokok bunga aku ni mahal, cantik, lawa. Kita makhluk, kita hamba, bunga tu pun makhluk, hadis. Jadi maksudnya puji hadis bagi hadis. Jadi empat puji itu kembali kepada Allah. Allah puji bagi diri dia sendiri pun puji kembali kepada dia. Allah puji makhluk pun kembali kepada dia. Kita puji Allah pun kembali kepada dia. Kita puji sama-sama makhluk pun kembali kepada Allah. Itu dikatakan alhamdulillah, segala puji. Lillahi, lam pada Allah itu kita panggil lil milki. Dalam ilmu nahwu panggil lil milki. Lam menunjuk makna milik. Milik. Jadi segala puji itu milik bagi Allah. Kalau kita takdir lagi, khabar bagi hamdu. Alhamdu jadi mubtada, bermula segala puji. Khabar dah takluk kepada lam tu, takluk mazuf takdir
sabitun. Sabitlah segala puji tadi tu bagi Allah, ataupun mukhtassun, tertentulah segala puji tadi kepada Allah, milik bagi Allah. Maknanya segala puji tadi khusus bagi Allah. Allah tu siapa? Rabbil alamin. Rabbi tu jadi badal. Kalau dalam ilmu nahwu kita panggil badal. Allah tu siapa? Tuhan. Allah tu Tuhan. Tuhan tu Allah. Badal, ganti. Benda yang sama. Rabbil alamin. Allah tu Tuhan. Yang kata Allah tu Tuhan. Kalau dalam ilmu tauhid, Tuhan tu apa? Tumpangan, tumpuan, tempat kita duduk bertumpu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi waktu-waktu kita kena musibah, kita kena ujian dengan Covid ni, kita mintalah pertolongan dengan Allah. Kalau semata-mata dengan manusia, belum tentu penyakit itu akan berkurangan. Jadi kita kena kembali kepada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala yang menjadikan penyakit tersebut, maka Allah Ta'ala juga yang boleh menghilangkan penyakit tersebut. Jadi sama-samalah kita kembali kepada Allah. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Yang kata Allah tu Tuhan yang mentadbir sekalian alam, bukan Tuhan satu-satu tempat saja. Bukan Tuhan satu-satu tempat saja, bukan Tuhan tu di Mekah saja, tak. Tuhan sekalian alam. Sebab tu kalau kita tutup aurat tu, tutup biarlah, tutup betul-betul. Jangan tempat tertentu saja kita tutup, seolah-olah kita anggap di surau tu ada Tuhan, di masjid ada Tuhan, di tempat pengajian ada Tuhan. Keluar pada tempat tu kita tak tutup aurat, maknanya seolah-olah kita anggap itu Tuhan tak ada di tu. Jadi kita kena takwa ni, bukan kata di surau saja, bukan kata di tempat mengaji saja, di mana-mana pun kita kena tutup aurat. Di mana-mana saja kita kena tutup aurat. Salah kita didik anak kita dengan cara yang salah. Kita biarkan dia tidak menutup aurat sejak daripada kecil. Bila dah besar, anak kita pun dah terbiasa dengan macam tu, maka dia tidak menutup aurat. Salah siapa? Jangan salah orang lain, salah ibu bapa lah yang tak mendidik daripada kecil. Jadi Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Alam tu dia alam. Alam tu maknanya ma siwallah, barang yang selain daripada Allah. Barang yang selain daripada Allah kita panggil alam. Alam, barang yang selain daripada Allah, dan sifat dia. Tu alam lah. Kita ni panggil apa? Alam juga. Makhluk pun panggil, alam pun panggil, baharu pun panggil. Tu kita mungkin pun panggil. Banyak nama kita ni. Muhammad pun dia, Zaid pun dia, Hafiz pun dia. 3 nama. Orang yang sama. Gitu juga kita, makhluk pun panggil. Makhluk nisbah daripada kata kena jadi. Makhluk tu orang panggil isim maf'ul. Khalaqa yakhluqu khuluqan. Makhluk. Makhluk ni isim maf'ul lah kalau kita tasrih. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau kita masuk pada tasrih tu kita tahulah. Kemudian tu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Samalah macam bismillah tadi, bersifat dengan pemboros dan bersifat dengan khususiyah penyayang, khusus kepada orang yang beriman, yang bertakwa saja. Maliki yaumiddin. Malik yang menguasai. Raja maksudnya raja. Kita juga ada raja kan. Raja kita, sultan kita, Malik lah tu. Malik bukan nama orang, maknanya raja. Yang menguasai maksudnya raja pada hari pembalasan, middin. Raja pada hari pembalasan, iaitu hari akhirat esok. Allah Ta'ala sajalah raja. Sebab apa? Masa tu tak ada makhluk langsung, melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Jadi kita kenalah sedar bahawa kita ni walaupun raja atas dunia sekalipun tak sehebat Allah tu. Tak boleh nak lawan kuasa Allah. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni kalau i'rab dah, iyyaka tu jadi maf'ul. Maf'ul muqaddam dipanggil. Terdahulu maf'ul di atas fa'il dan fi'il.
Kalau ikut ayat dia, na'budu iyyaka, kami sembah akan dikau. Tapi dia kali ayat iyyaka na'budu, akan dikau ya Allah, na'budu kami sembah. Maf'ul dulu. Itu nak menunjukkan kata Allah Ta'ala saja yang berhak kita sembah, kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau ya Allah nasta'in, kami mohon pertolongan. Nak menunjuk kata hanya kepada Allah sahaja kita kena minta pertolongan. Tak ada lain pada tu, tak boleh. Tak boleh. Minta tolong sekali boleh lah kepada makhluk ni, 2 kali tu boleh lagi. Minta tolong banyak-banyak kali nanti orang marah kita. Orang kata ni tak ada ujar lain kalau nak minta tolong. Allah Ta'ala tak, kalau kita tak minta tolong dia murka. Jadi kita kena minta tolong ke dia. Sebab ke segala ujian, segala penyakit dia yang buat. Jadi dia juga yang boleh bagi hilang, yang boleh bagi hilang penyakit tersebut. Jadi kita kena minta tolong. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Jangan baca ahdina, baca ihdina, kerana huruf ketiga tu bagi kasrah. Hamzah wasal yang masuk pada fi'il. Apabila kita nak mula hamzah wasal tersebut, kita mula dengan kasrah. Kita berpandukan baris yang ketiga. Kalau baris yang ketiga tu baris fathah ataupun kasrah, hamzah wasal kita mula dengan kasrah. Kalau hamzah wasal kalau fi'il tersebut baris yang ketiga tu baris dhammah, kita mula dengan dhammah. Di sini jangan baca ahdina, jangan baca uhdina, baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah olehmu ya Allah. Dalam ihdina tu, ihdina ni kita panggil fi'il amal. Dalam tu ada takdir anta. Tunjukkanlah olehmu ya Allah. Allah tu jadi fa'il. Tunjukkanlah olehmu ya Allah. Na akan kami. Na tu maf'ul, akan kami. Tunjuk apa? Siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus iaitu jalan yang engkau redai. Jalan yang Allah Ta'ala redai. Landasan agama, landasan yang lurus. Jalan macam mana yang kata lurus tu? Badal pada kata siratal mustaqim. Badal apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah memberi nikmat oleh engkau alaihim, ke atas mereka itu. Jalan tu lah. Jalan yang mana engkau bagi nikmat kepada orang-orang yang ke atas mereka tu. Jalan tu lah. Orang soleh, para alim ulama, para syuhada, para anbiya, para siddiqin, semua itulah jalan-jalan tu. Jadi tunjuklah kepada kami jalan tersebut. Wairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai. Janganlah tunjuk kepada kami yang kata jalan lurus tu bukanlah jalan orang yang dimurkai, orang fasik, orang munafik, orang kafir. Bukan jalan tu. Waladdallin, dan jalan orang-orang yang sesat. Orang sesat ni pula orang sesat, orang yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Itulah orang sesat. Kata dalam tafsir, huraian daripada tuan-tuan guru, dia kata Nasrani. Dhalin ni jalan orang-orang Nasrani. Kalau maghdu tadi tu jalan orang yang wail maghdu, kalau jalan-jalan yang dimurkai, itulah jalan orang Yahudi. Waladdallin, orang yang sesat adalah dalam tafsir kita orang Nasrani. Maknanya kita jangan ikutlah jalan-jalan orang yang sesat, yang dimurkai, sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Jadi untuk malam ni kita berhenti dekat ni dulu. Sambung sikit lagi sabda Nabi. Sebelum kita akhiri, kita baca sikit sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjidi. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني
wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sa'id bin Al-Mu'alli radhiyallahu anhu, aku akan mengajarkan kamu surah paling agung dalam Al-Quran, maknanya paling besar. Agung ni maknanya paling besar. Sebab tu agung, kita punya orang yang paling besar dalam negara, orang panggil agung. Dalam Al-Quran, maknanya surah Nabi nak ajar ni adalah surah yang paling agung, yang paling besar, yang paling berkuasa, yang paling hebat dalam Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid. Kemudian Abu Sa'id berkata, wahai Rasulullah. Kemudian baginda menggamit. Abu Sa'id berkata, kemudian baginda Nabi Muhammad menggamit tanganku. Menggamit ni kena? Gamit, panggil gamit itu. Dan ketika baginda nak keluar, Nabi nak keluar daripada masjid, aku berkata kepada baginda, aku tu Abu Sa'id tadilah, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan bahawa engkau akan mengajarku surah yang paling agung, yang paling besar, yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka apakah surah tersebut yang paling agung tu? Maka baginda bersabda, Nabi pun berkatalah, ia adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, ia adalah Sab'ul Mathani. Nama lain surah Al-Fatihah, nama dia apa dah? Sab'ul Mathani. Jadi malam ni kita tahu lain daripada nama surah Al-Fatihah, selalu kita tahu surah tu nama Al-Fatihah, Alhamdulillah tu. Tapi malam ni daripada hadis ni kita dapat tahu yang mana surah tu juga ada nama lain. Nama dia Sab'ul Mathani, nama lain daripada surah Al-Fatihah. Dan Al-Quran Al-Azim yang telah diberikan kepadaku, riwayat Al-Bukhari. Mafhum daripada hadis ini menunjukkan bahawa surah Al-Fatihah itu nampak macam biasa-biasa saja, padahal dia adalah surah yang paling agung, yang paling hebat, kelebihan dia yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebab itulah surah Al-Fatihah juga digelarkan sebagai Ummul Kitab, ibu segala kitab. Menunjukkan kata surah Al-Fatihah adalah ibu segala surah. Kita hebat surah lain pun, tapi kalau surah Fatihah kita baca tak betul, kita tak beramal, tak jadi juga. Maknanya surah Fatihah itulah yang terlebih utama kita belajar. Sama ada belajar membetulkan bacaan surah Al-Fatihah, ataupun belajar tentang tafsir ataupun huraian, ataupun perkara-perkara yang tersirat, yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Jadi untuk malam ni setakat ini dulu, dan kita akan bertemu pula di lain tazkirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.